Okey. Assalamualaikum. Selamat sejahtera ya. Terima kasih kepada murid-murid yang masuk awal kelas ataupun bersedialah untuk belajar. Sangat terima kasih. Seperti biasalah. Jadi cikgu perlu menyebutkan beberapa perkara penting sebelum mulakan kelas ataupun arahan yang cikgu nak bagi dulu ya. Jadi pertama, seperti yang cikgu tunjukkan pada skrin sekarang ya. Ya, nanti setiap kelas cikgu akan dalam Google Classroom, cikgu akan bagi panggil apa itu? Assignment yang ringkas iaitu tonton video ya. Pertama pasal alloy, kedua pasal kaca dan seramik, dan juga asid dan alkali ke atas latex. Kesan asid dan alkali ke atas latex. Ini yang getah ni semua dah tonton lah. Okey. Jadi untuk yang masih tak tahu apa-apa ataupun terlepas nak belajar kan, jadi pastikan anda buka semula, tonton kan. Kalau malas pun turn in saja. Sekurang-kurangnya kamu tahulah ada benda yang kamu nak belajar lah. Ini bukti daripada cikgu bagi YouTube dalam WhatsApp, cikgu tak boleh nak kesan ada ke tidak kamu memahami arahan tersebut. Jadi turn in tolong turn in. Cikgu juga akan bagi nota ringkas untuk bab yang ke-10 ini nanti. Jangan risau, cikgu akan bagi. Okey, nota ringkas PowerPoint sekali dengan yang SPS lah, Science Process Skill. Jadi murid-murid, siapa dia? Siapa dia? Soalan ke tak? Tak apa, Kishore. Yang penting Kishore cikgu percaya ya, kamu belajar. Yang tak datang masuk Google Meet setiap kali pun, selagi kamu belajar dengan tonton semula YouTube, cikgu sangat-sangat bersyukur. 我很开心的。如果你们是真的是说没有来上 Google Meet， 你们有看回那个 YouTube， 老师感到很安慰啊。Okay, Kishore faham ke tak Kishore? Kishore jelas ke tak? Faham cikgu. Okay, jadi yang penting kita belajar. Kalau cikgu mengajar tak faham ataupun kamu rasa masuk kelas cikgu C ini 1 jam ini membazir masa ataupun sebelum ni cikgu I ni ajar cara dia lagi bagus, kamu boleh PM tau, message cikgu. Cikgu, saya rasa cara cikgu ni boring lah. Okey, kalau macam tu cikgu faham. Tapi cikgu ada fungsi yang penting di sini untuk menyampaikan pada murid. Murid-murid, sekali lagi, buku teks ini sangat bagus. Jangan tak belajar dengan alasan. Cikgu guna alasan bukan sebab tau. Alasan maksudnya tak bagus. Dengan alasan cakap, cikgu saya tak ada data. Cikgu, saya tak ada buku. Padahal data kamu ada. Kamu tak boleh masuk Google Meet, boleh tengok balik YouTube. Tutupkan, dengar je pun boleh je. Jimatkan data katanya kan. Bagilah, bukakan yang resolution paling rendah pun 200 darab 300 pixel itu pun boleh dengar je. Ataupun baca buku teks. Sekarang kamu berada pada muka surat 202. Okey, 202 ya. Murid-murid, jadi kita sambung ya. Lepas ni cikgu akan bagi kerja dalam Google Classroom. Tolong turn in. Okey, tolong turn in. Kamu kata dah baca, turn in saja. Itu adalah sebagai bukti ya. Dan sesiapa yang tak hantar kerja, cikgu bukakan kelas lain Sebab 4 MPV baru ada 14 murid dah, 13 murid. Jadi dia tak nampak valid. Tapi kalau cikgu contohnya buka 4 prima minta izin cikgu buka ya. Kalau 4 prima semua murid ada dalam, satu orang tak ada, tak apa. Jadi kita boleh nampak lah. Kalau cikgu tandakan kertas ni, cikgu akan tanda nanti semua ni. Jadi kamu akan nampak kalau cikgu dah tanda, dia keluar markah. Nampak tak? Ada markah ni semua. Yang tak hantar memang kosong terus lah. Ini yang akan nanti menandakan nilai kamu lah. Domain nilai murni. Okey, jangan kata cikgu suka murid ini baru bagi dia markah. Padahal kamu tengok contoh Lee Chen Yi. Lee Chen Yi 4 prima, dia buat semua. Tapi macam Airi Iskandar, ada kat dalam sana kan Google Meet itu ada kerja yang kamu tak hantar tau, quiz. Quiz tak hantar ya, quiz tak hantar. Jadi cikgu memang tak boleh bagi markah dari situ tau. Jadi benda ini adalah bukti cikgu bagi kerja kamu tak buat. Okey, kamu tak buat ya. Jadi minta tolong semua mengambil serius 4 MPV 1, 4 perintis dah masuk ke di bawah cikgu dah, dan 4
primer. Minta tolong minta tolong sangat-sangat supaya sampaikan kepada kawan-kawan, buatkan kerja di dalam Google Classroom, buka kejap je pun kan. Okey, jadi kita sambung sekarang. Hari ini kita akan masuk ke bab 10 9 dah settle. Sekarang pergi bab 10, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Ya, bab ini agak menarik sebab dia memang berkait dengan kamu. Kalau kamu nak kata yang sebelum ini tak ada kaitan sangat, tak apa. Kita tengok bab ini sekarang. Okey, jadi apa yang kamu akan sentuh di sini secara hari ini cikgu memang akan sentuh pasal 3 perubatan Perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Komplementari lah. Okey, dan juga penyalahgunaan ubat-ubatan serta radikal. Radikal bebas tu maksudnya apa yang boleh menyebabkan contohnya kita dapat kanser, okey? Dan juga apa itu pengoksidaan makanan dan apa maksudnya bahan aktif. Bahan aktif kalau ikut English active ingredient. Active ingredient. Pernah dengar kan? Contohnya kalau kamu minum satu ubat itu, kalau ubat biasa tradisional herbal itu, dia boleh menjadikan anda lebih sihat. Okey. Di sini kamu perlu faham apa itu sihat. Adakah tak sihat itu bermaksud anda nampak lebih putih, lebih cerah, tetapi dalam organ-organ kamu tengah sakit, cedera, kamu tak tahu. Tapi memang kulit nampak lebih cerah. Tapi dia memberi kesan lain yang kamu tak nampak. Jadi adakah tak itu sihat yang dimaksudkan? Benda ini memang perlu anda belajar dan faham ya. Jadi murid-murid sekarang boleh tak ikut? Cikgu nak tanya 1, 2, 3 orang di sini ya. Tadi cikgu tanya, Airi Iskandar. Boleh faham tak Airi Iskandar? Tadi cikgu sebut nama kamu kan, okey ke tak? Airi? Boleh ya? Sorry ya, tapi cikgu ambil contoh tau. Ying? Ying boleh ikut? Ying? Mingbai mah? Ying? Okey, terima kasih ya. Jadi cikgu sambung sekarang. Pergi muka surat 203 yang paling samping. Jadi, kita hari ini sentuh terdahulu persoalan pertama lah. Apakah kaedah perubatan yang biasa dilakukan di Malaysia? 比如说在马来西亚到底有什么医疗的方法是我们常见的 OK siapa ini Tiffany. Jadi kenapa Tiffany tak guna MOE Hai Tiffany. Tiffany kan ni Jungan. Ini Tiffany kan? Betul lah Tiffany. Cikgu tak nampak gambar tadi. Okey, selamat datang Tiffany. Jadi pergi ke muka surat 204 sekarang. Buka buku teks kamu 204. Ya, kalau kamu rasa nak jimat data, letakkan earphone dengar je. Kalau cikgu panggil nama kamu, kamu buka mic jawab. Jadi, baca di situ tajuk dia perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Jadi, apabila kita sakit, kita perlu mendapatkan rawatan perubatan dan mengambil ubat untuk menyembuhkan diri. Jadi apakah kaedah perubatan yang kita boleh lakukan dan boleh menyembuhkan penyakit tersebut? Jadi kita perlu bandingkan sekarang ya. Semua叫做传统式的医疗方法 perubatan tradisional maksud apa? Perubatan modern 先进的 apa maksud? Perubatan komplementari 现在的 Jadi apa beza semua? Jika mula dengan perubatan tradisional, murid-murid, bulatkan perubatan tradisional peringkat kedua ya. Okey? Ialah kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, gariskan, haiwan, garis, bahan semula jadi garis. Yang diaplikasikan secara khusus mahupun gabungan. Dia boleh guna secara individu ataupun kita gabung campur semua, guna pakai, itu pun kira. Mahupun gabungan bagi diagnosis dan merawat penyakit. Okey, bagi diagnosis dan merawat penyakit. Yang penting gunakan bahan-bahan semula jadi. Jadi setiap kaum, tak kira Cina ke Melayu ke India ke semua, masing-masing ada perubatan tradisional yang tersendiri. Tapi berkesan ke tak berkesan, itu sebenarnya ikut. Okey, ikutlah pada cara
rawatan tersebut dibuat dan juga kepercayaan kau masing-masing ya. Jadi ciri-ciri dia adalah gariskan keberkesanan. Keberkesanan bulatan ini ini pakai peta buih ya. Peta buih, gariskan keberkesanan lebih perlahan. 它的效率是比较慢的 dan memakan masa. Contohlah, kalau ada orang kata makan ubat ataupun makan pokok ini, jus pokok ini boleh merawat diabetes. Contoh cikgu bagi tahu contoh dulu ya. Mungkin betul, tapi bukan makan hari ini, besok terus sembuh ataupun terus gula itu boleh turun dan tidak ya. Dia biasa mengambil masa. Dia makan mungkin beberapa bulan baru nampak kesan dia. Okey? Dan ciri-ciri perubatan tradisional diwarisi memang daripada kita punya moyang turun. Okey, dan pembuktian keberkesanan secara pengalaman. Okey, bukti dia secara pengalaman, bulatkan pengalaman dia bukan secara bukti yang hitam putih ya. Maksudnya orang guna cara ini dia sembuh. Pengalaman. Okey, dan kos rawatan rendah dia lebih murah. Contohnya kalau biasa kita dengar merawat kanser. Kalau masuk hospital mahal. Tapi kalau buat perubatan tradisional, makan pokok-pokok ke makan haiwan semua ini, untuk rawat kanser itu, kos dia lebih rendah katanya lah. Tapi sebenarnya dia tak semesti rendah ya. Ada yang perubatan tradisional sebab akan mengambil tumbuh-tumbuhan atau haiwan ataupun bahan yang eksotik. Betul kan? Kadang-kadang haiwan yang cikgu pun tak tahu apa nama kan. Katanya makan dia punya organ ini boleh merawat pelbagai penyakit. Tapi ya ke tidak? Cikgu nak cakap macam mana kan? Wallahu alam kan. Jadi ikutlah kepercayaan masing-masing. Cikgu bukan doktor untuk pertikaikan. Dan juga rawatan menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan dan haiwan. Cikgu dah terangkan dah. Siapa ada soalan? Ya, siapa ada soalan? Sepatutnya cikgu di sini perlu bentukkan kumpulan ya. Maksudnya mungkin Cina ke, Melayu ke ataupun yang India kongsikan. Tapi cikgu rasa benda ini tak tercapai ya. Sebab 3 kelas bergabung, cikgu tak rasa capai lah. Yang penting nanti kalau buka sekolah sempat cikgu buat, cikgu akan buat. Supaya kamu nampak perubatan tradisional ini adalah salah satu pilihan. Bukan cikgu suruh tak percaya. 我们叫你们不相信我是叫你们讲说 gunakan otak bijaksana kamu nilai berjalan ke ataupun tak boleh berjalan benda itu. Okey? Sambung dengan perubatan yang kedua, perubatan moden. Bulatkan moden ya. Gariskan campuran seni merawat. Okey, dengan pelbagai bidang ilmu sains. Bulatkan bidang ilmu sains penting yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan yang melibatkan bidang-bidang seperti perubatan klinikal, penyelidikan perubatan dan pembedahan dalam mengubati penyakit dan merawat cederaan. Cikgu nak kamu kalau sempatlah gariskan perubatan klinikal, penyelidikan perubatan dan pembedahan. Maksud dia, kalau menyebut moden ini, dia mesti ada sesuatu bukti hitam putih, contohnya guna ubat ini telah merawat berapa peratus orang daripada jumlah berapa orang。意思是说，如果我们讲的是 modern 的话，为什么是比较可信的？他们一定会有一个怎么讲说呢？有一个研究报告说多少%的人从多少的总数。Contoh paling senang kamu tengok, kalau kamu tengok vaksin orang memang tak ada yang tak terima. Tapi kalau kita orang-orang yang di masyarakat terkini, kita akan tahu vaksin ini, contoh vaksin cikgu tak nak sebut perubatan moden tapi cikgu sebut vaksin. Jadi kamu akan nampak pelbagai panggil apa itu artikel mengenai berapa peratus keberkesanan daripada jumlah berapa orang. Jadi 从总数几百万个人，它到底有效率多少%？ Jadi benda itu nampak lebih valid, lebih kukuhnya evidence tersebut. Okey, jadi ciri-ciri perubatan moden dia menggunakan gariskan ubat-ubatan sintetik. Okey, dan dia juga menggunakan pembedahan, okey, rawatan laser dan radioterapi. Apa tu radioterapi kejap lagi. Okey, dan dia lebih berkesan dan lebih cepat.
gariskan lebih berkesan, lebih cepat. Contoh kalau kamu kencing manis, tadi kamu makan contohnya perubatan tradisional, perlu makan daun apa, cikgu lupa dah. Dia memang ada satu pokok itu, makan boleh kurangkan kandungan gula, tetapi perlu ambillah beberapa bulan. Tetapi untuk perubatan moden, kamu kencing manis, doktor akan bagi satu biji ubat, kamu telan, terus darah itu akan kurang. Apa ubat itu? Semua orang dah tahu. Hormon insulin. Tapi dia tidak boleh merawat secara perpanjangan. Penentuankan. Maksudnya perlu ambil setiap kali ada makan. Menjadi satu habit. Kalau tekanan darah tinggi, makan ubat itu tiap-tiap hari. Perubatan tradisional pun makan kerap. Nak makan, tak nak makan tak apa. Tetapi kalau nak tengok kesan dia, contoh pokok ini boleh turunkan tekanan darah. Kamu perlu makanlah 1 bulan baru nampak tekanan darah kamu daripada 140, 90 turun ke 120, 80. Tekanan darah tahu kan? Tekanan darah, biasa kita buat tekanan darah checking itu, yang standard 180 mmHg, 80 mmHg. Diastole. Tapi tekanan darah tinggi untuk yang pesakit biasanya 140, ada 150, 100. Jadi tinggi. Kalau pergi perubatan moden, makan ubat, terus kamu nampak dia turun. Memang berkesan terus, tetapi kesan dia adalah tak baik untuk salur darah. Untuk perubatan tradisional, boleh makan. Dia boleh turun tekanan darah tinggi. Tapi mungkin makan sebulan, 2 bulan, baru nampak 150 turun pada 140 ataupun turun pada 120. Itu biasanya mereka makan, biasanya lah, pokok-pokok herba lah. Ada herba dia yang boleh turun lah untuk tekanan darah. Dan kos rawatan itu lebih mahal untuk perubatan moden. Tapi tradisional sebenarnya pun mahal juga sekarang. Dia tak semestinya murah sepenuhnya. Okey, mahal. Dan pembuktian keberkesanan secara klinikal. Kalau kamu dah bulatkan atas, tak payahlah. Klinikal itu sekali lagi pada berapa orang pesakit. Okey, contohnya cara perubatan ini, pembedahan ini telah merawat berapa orang daripada jumlah berapa. Benda itu semua boleh rujuk balik. 你们能看到一个那个数据，数据是说到底他医了多少人，医了什么人。Okey, sampai sekarang boleh faham ke tak? Putra Nashim akhirnya masuk kelas juga. Bagus lah Putra Nashim. Boleh faham tak Putra? Ada panggil Nashim lah, lupa dah. Putra Nashim, boleh faham tak? Mayuri, boleh faham? Mayuri, okey. Putra Nashim, Mayuri, thank you lah. Terima kasih. Terima kasih Putra Nashim. Jadi ikut sambung sekarang ni. Jadi itu untuk perubatan moden. Pergi ke perubatan complementary. Bulatkan complementary. Complementary ini, ini yang susah ni. Dia lebih rujuk kepada cara, maksudnya dia percaya badan dia boleh rawat secara semula jadilah. Tapi perlu buat sesuatu untuk badan kamu meningkatkan fungsi dia untuk merawat sakit tersebut. Contohnya yoga. Okey? Tapi selain daripada itu, dia juga macam mana kata, kita tengok dulu. Jadi dalam buku teks ni dia menyentuh, bulatkan complementary, gariskan kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan, okey, yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya sejak zaman berzaman. Kalau tradisional, dia pentingnya fokus dia makan ubat juga, tetapi ubat tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi. Untuk complementary ini, dia tidak menggunakan ubatan terapeutik dadah dan bahan sintetik kimia. Bulatkan tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik dadah dan bahan sintetik kimia. Okey? Dia biasanya merangkumi produk semula jadi, gariskan produk semula jadi, senaman badan dan juga minda. Maksudnya makan sihat. Jangan makan nasi yang kanji tinggi.
makan nasi yang kanji rendah. Contohnya basmati lah. Ataupun makan oat. Produk semula jadi. Dia tak semestinya perlu makan tumbuh-tumbuhan tertentu. Okey? Jadi ini adalah complementary. Tidak melibatkan pembedahan dan jahitan. Kamu tahu dah tayar garis. Yang penting tidak melibatkan perubatan dan mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. Maksudnya dia masih akan tengoklah pada pandangan mereka macam mana untuk kamu rawatkan badan kamu. Sebab sekarang cikgu dah cakap, kita di zaman COVID inilah. Kalau kamu betul-betul dah dijangkit COVID, kita nak rawat kita tau. Kita nak rawat. Jadi apa yang kamu nak percaya sekarang? Kamu dah kena COVID. Sekejap sini kata makan tumbuh-tumbuhan ini, kalau kamu tengok online Facebook mesti ada ataupun Instagram pun ada. Oh, makan benda ini, okey, makan tumbuh-tumbuhan ini, oh boleh melegakan paru-paru, boleh buatkan anda bernafas semula. Kamu nak percaya silakan. Satu lagi pihak akan cakap yang daripada doktor ke hospital, tak ada ubat. Memang tak ada ubat. COVID-19 ni memang tak ada ubat. Tapi kamu perlu pasangkan alat-alat pernafasan tu kalau pergi ke fasa 4 dan 5. Okey, ada nama khas dia lah. Untuk alat untuk membantu pernafasan. Okey, itu perubatan moden. Tapi kita pun nampak seksa. Sebab istilah dia guna itu akan ditidurkan. Memang, 你会昏睡过去，为了让你的呼吸，还让你昏睡过去。Jadi percaya. Satu lagi pihak ini pula complementary. Jadi kamu tengok mana cara dia. Okey. Jadi kamu perlu buat senaman. Okey. Jadi untuk membuatkan badan kamu rawat sendiri. Ini yang ditunjukkan oleh Dwayne Johnson lah. Kalau kamu kenal The Rock kan. The Rock tahun lepas yang tahu The Rock kan. Dia dapat COVID. Tapi kata dia lah. Dia dengan senaman badan dia kan tegak. Seminggu terus dia sembuh daripada COVID. Dia sendiri katalah. Ingat cikgu main-main dengan kamu kan? Kamu boleh tengok pada skrin cikgu ya. Ubat-ubat terapeutik itu rujuk kepada ubat-ubat yang kamu hidu ya, rasa lega. Hidu ya, terapeutik. Kan sekarang ada banyak orang jual kat luar, ada ubat-ubat itu, contohnya kamu jenis yang sakit kepala selalu, daripada kamu makan ubat, makan tumbuh-tumbuhan, dia bagi kamu satu alternatif ketiga lah. Ada lagi satu jenis, dia keluarkan gas. Terapeutik. Jadi kamu ciumkan bau itu, kamu akan rasa lega. Sakit kepala itu hilang. Dia ke cikgu? Tengok terapeutik. Senang. Sekarang Google kan ada semua benda ini. Okey? Antara dia, kalau kamu tengok terapeutik cikgu nak tunggu terapeutik gas. Macam mana ya? Yang boleh merawat lah. Kalau kamu nak tengok online ni, memang banyak kat sini. Macam mana je. Nanti cikgu akan tunjukkan gambar yang sesuai untuk kamu sebab dia memang banyak gambar. Cikgu ingat dia akan keluarkan gambar yang sesuai untuk cikgu. Jadi therapeutic treatment. Antara dia kamu tengok di sini bekum pun jelah, bekum pun je. Tapi kalau untuk yang COVID ni dia lebih kepada ada gas lah. Cikgu nak tunjukkan jap ya. Therapeutic. Nak kata traditional ini bukan. Jap. Yoga, jap, sabar ya. Ada gambar dia tu. Tapi nanti cikgu nak tunjukkan gambar-gambar macam itulah. Jadi Kishore boleh faham ke tak Kishore? Okey, boleh, thank you. Dan tadi cikgu nak tunjukkan apa ya? Apa yang cikgu cakap tadi? Sekejap ya. Cikgu dah lupa dah apa yang cikgu nak tunjukkan tu. Biar aja. Nanti cikgu akan tunjukkan semula apa yang cikgu ingat. Jadi kita sekarang sambung. Pada bab yang ini penting kan, ini perlu hafal dah. Kamu tak ada pilihan ya. Muka surat 206. Jadi, apakah maksud ubat? Tadi perubatan. Perubatan English panggil treatment Treatment ya. Perubatan tak semestinya maksudnya ubat ya. Jadi, perubatan itu dia pendekatan. Memang dia termasuk juga ubat. Tapi bukan semestinya kesemuanya rujuk kepada ubat. Jadi apa maksudnya ubat sebenarnya? Murid-murid tengok pada muka surat 206. Okey. Ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan complementary. Okey. Mula dengan ubat dalam perubatan tradisional. Ubat itu apa? Okey. Ubat itu bulatkan ubat, gariskan dadah atau bahan yang diambil.
Untuk mengawal kesihatan, merawat dan juga mencegah penyakit. Itulah ubat. Cikgu nak kamu bulatkan khas ubat, bulatkan khas dadah. Ya, ada dadah yang kita ambil untuk merawat badan kita. Merawat sakit kita. Bukan badan, merawat sakit. Cikgu, saya sentiasa setiap kali tengok dalam poster, dalam TV, dadah pemusnah keluarga. Dadah boleh memusnahkan negara, keluarga macam-macam. Itu kalau penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah. Dan kamu pun telah sentuh bahagian dadah pada sebelum ini, bab yang sebelum ini seperti stimulan, kalau kamu ingat perangsang okey, dan juga kita panggil apa kalau kamu tengok inhalant, semua ada di situ. Dia ada 4 kategori untuk bab yang kamu telah belajar. Tetapi sekarang kita fokus kepada perubatan tradisional, moden dan complementary ini. Jadi ubat perlu diperoleh daripada pihak-pihak yang bertauliah. Jadi antara kerjaya sains yang kendalikan ubat-ubatan, khususnya perubatan moden, ubat-ubatan dalam perubatan moden ialah ahli farmasi. Okey, dia terlatih dalam bidang farmakologi, ubat yang dimakan oleh orang, mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk menyediakan ubat-ubatan. Jadi ubat tradisional, okey, kita sama, jadi ada 3 ubat moden, ubat tradisional dan ubat komplementari. Ubat tradisional ialah ubat yang diperoleh daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. Okey, semua dah tahu tumbuh-tumbuhan, haiwan, tapi cikgu nak kamu gariskan ubat tradisional, gariskan tanpa diproses secara kimia. Kita blendkan dia, kita tak tambahkan apa-apa, kita keringkan benda itu dikekalkan dalam dalam bahan kimia yang semula jadi tau. Kita tak tambah apa-apa. Kita mungkin keringkan, keluarkan air saja supaya tahan lama sikit, lepas itu kita makan. Contoh yang ada di sini seperti aloe vera, lidah buaya ginseng, halia, pokok bunga raya dan quinina. Okey, quinina. Jadi apakah fungsi mereka ni? Kalau anda daripada yang Cina, biasanya Cina lah, halia. Halia ini ada banyak fungsi. Yang paling penting sekali kalau kamu betul-betul ada rasa selsema sikit, bukan COVID-19 saja, aku kata selsema biasa. Hidung rasa tak selesa ke, ada sumbat ke, bekat batuk kan. Jadi buatlah air halia, panas punya, dan cium bau dia, minum sikit, akan rasa lega. Memang lega. Okey? Jadi dia boleh melegakan bengkak dan sengal-sengal pada badan serta menghilangkan angin dalam badan. Itu ikutlah ada orang yang sebab perut dia tak selesa, kalau dia makan banyak benda minyak sangat, perut tak selesa, dia minum air halia. Yang kalau ikut Melayu teh halia kan. Jadi dia boleh hilangkan angin dalam badan dia. Adalah cara dia. Ginseng pula, kita pun semua tahu, untuk menguatkan sistem peredaran darah, katanya lah. Jadi dia ada kegunaan dia. Okay, nian qi mah. Jadi dia memberikan badan dia lebih bagus sebab peredaran darah dia lebih baik. Manakala aloe vera, dia biasanya gunakan mana aloe vera? Kalau kamu, macam mana kata kalau kamu terjejak, dia guna kata terjejak kan? Terjejak dalam bidang sales. Kalau kamu pernah dengar, cikgu tak nak tulis pada skrin ini Kalau kamu pernah dengar, mesti kamu pernah dengar Forever Living Product. Forever Living Product. Okey, kalau kamu nak tengok pada skrin, bolehlah. Forever Living Product. Siap lagi ada ni. Bukan Amway Cikgu tak promote apa-apa, cikgu nak bagi tahu saja. Ini dia. Jadi, apa yang mereka jual ni? Nampak kan pada skrin ni? Mereka jual banyak minum, banyak pelicin badan kan. Cikgu tengah promote bisnes ni sebenarnya. Cikgu tak jual lah. Cikgu bukan penjual lah. Tapi cikgu bagi tahu dulu. Jadi, untuk Forever Living Product ini, dia jual banyak benda. Sabun ke, air minum kesihatan ke. Tetapi, bahan aktif yang dia guna itu adalah aloe vera. Aloe vera. Sebab katanya aloe vera ini ada banyak fungsi. Yang fungsi cikgu memang sendiri pernah cuba, yang terbaik ialah dia boleh menghilangkan sakit, khususnya sakit kulit kalau kena bakar kan.
sakit kulit itu, kalau kamu ada kena luka, sakit luka ke ataupun bakar itu, kamu guna aloe vera, kamu sapu. Memang melegakan dan boleh menyembuhkan sakit itu. Cikgu, aloe vera ini sapu apa? Kalau kamu tak tahu, cikgu tunjuk sekarang. Aloe vera, apa yang mereka guna ini? Mereka guna ini, memang best. Kalau kamu tengok bahagian dalam itu. Ini dia yang potong ni. Nampak ke tak murid-murid skrin dia ni? Kalau kamu tengok pada skrin ni, ini dia. Nampak ke tidak murid-murid? Nampak. Ya. Jadi benda lendir yang kat dalam itu, satu ketul lembek-lembek itu, itu yang guna sapu luka. Yang aloe vera kat tadi cikgu kata forever living product itu, dia letakkan dalam minuman. Minumlah, katanya boleh menyihatkan badan, siap boleh merawat diabetes lah. Tapi dia pun cakap ada dia punya produk. Cikgu kata benda ini kita perlu faham ya. Bukannya orang cakap minum sihat kamu pun ikut, tak. Jadi dia pun sebut ubat diabetes masih perlu ambil, tetapi pada masa yang sama minum air produk dia itu yang boleh rawat diabetes untuk tempoh masa yang panjang. Ubat tradisional mah. Jadi bolehlah insya-Allah lepas 2-3 bulan paras gula itu boleh kurang. Okey, jadi itu dia lah cikgu nak bagi tahu. Dia gunakan bahan semula jadi yang tidak tambahkan dengan bahan kimia khususnya. Okey, kita sambung ya. Kita sambung di sini. Okey, jadi boleh mengurangkan kesakitan kulit akibat selaras matahari juga sambil dan terkena benda panas. Ya, lotion. Lotion dia pun terkenal lah. Ada juga produk lain. Mereka jual juga menggunakan aloe vera sebagai bahan dia. Tapi sekali lagi, ada ke tidak dia ada tambah bahan-bahan kimia lain. Itu di luar pengetahuan cikgu. Yang penting cikgu sekarang ajar kamu supaya faham apa yang mereka letak. Pokok bunga raya pula daun dia boleh melegakan sakit kepala. Ya, memang cikgu pun terkejut. Tapi macam mana nak bancurkan dia cikgu tak tahu. Ada produk yang dia keluarkan daun itu, dia buat macam daun teh. Buat macam daun teh. Jadi kamu campur dengan air minum, ada juga ada yang buat dalam pil. Ikutlah. Quinina ini adalah kulit pokok, okey, yang digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Okey, ubat penyakit malaria. Okey, ada banyak lagi. Kalau kamu nak belajar pasal perubatan tradisional, tetapi sekali lagi kekurangan untuk ubat tradisional, dia tak ada bukti klinikal. Maksudnya, dia tak boleh sebut, okey, saya kalau makan benda ini, berapa juta orang cuba cara ini, berapa yang telah berjaya atasi penyakit tersebut. Tak ada. Dia hanya lebih kepada pengalaman dan juga dengar orang cakap. Saya dengar orang cakap macam ni. Lain daripada ubat moden. Okey, muka surat 207. Bulatkan ubat moden. Dia dah tengok pun tahu itu ubat moden. Okey. Yang dihasilkan di dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dijual di pasaran secara meluas. Highlightkan Okey, gariskan makmal. Dihasilkan di dalam makmal. Ubat moden disediakan dalam pelbagai bentuk seperti pil, kapsul, pasta, ampaian dan larutan. Bergantung pada penggunaannya, ubat moden dikelaskan kepada 3 jenis. Ubat moden iaitu analgesik, antibiotik, psikoterapeutik. Analgesik kurangkan sakit. Seperti paracetamol. Ya, ubat analgesik ialah ubat tahan sakit. Betul. Antibiotik, kamu akan lebih mendalam pada tingkatan 5/1, mikroorganisme nanti. Mikroorganisma ya. Antibiotik ialah ubat yang kita makan untuk bunuh bakteria, untuk bunuh fungus ataupun kulat, sama ada di kulit ke ataupun di dalam badan kita. Tetapi antibiotik tidak boleh bunuh virus. Virus kebal. Virus kebal. Itu pasal kamu tengok COVID-19, kalau orang yang dijangkit COVID-19, dia ada satu je cara. Rawat sendiri. Ya, dia sendiri, badan dia yang sehat semula. Tak ada ubat. Tak ada ubat. Okey, memang tak ada ubat. Kalau ada sakit perut, kalau kamu pergi ke klinik, kamu sakit perut, contohnya doktor kata sakit perut kamu disebabkan oleh bakteria. Dia tanya kamu punya simptom, dia tahu itu adalah disebabkan bakteria, baru dia bagi antibiotik. Antibiotik.
makan, bakteria itu hapuskan, jadi badan kamu akan jadi sihat. Namun, adalah yang tak bagus di sini adalah badan kamu sendiri pun ada bakteria yang bagus. Kalau kamu makan antibiotik lebih, antibiotik lebih itu bakteria yang bagus dalam badan pun ikut mati. Itu pun isu juga. Psikoterapeutik ini lebih kepada untuk mengubat atau memberi rawatan terhadap minda. Untuk tenangkan minda seterusnya. Jadi kalau kamu tengok dalam gambar aja diberikan analgesic, ya. Ubat yang berfungsi untuk melegakan kesakitan, gariskan melegakan kesakitan. Okey, antara dia seperti aspirin, paracetamol dan codeine. Aspirin, paracetamol dan codeine. Hafalkan semua ni. Aspirin, paracetamol dan codeine. Boleh ikut ke tak murid-murid? Ya, analgesic itu painkiller, Kishore. Memang painkiller. Okey? Tapi nama dia panggil analgesic. Tiojakit, boleh faham tiojakit? Terima kasih Amir Idam. Kiat Long, boleh faham tak? Kiat Long? Kiat Long? Okey, terima kasih ya. Jadi cikgu sambungkan ya. Cikgu sambungkan sekali lagi. Okey, cikgu sambung ya. Jadi untuk ubat antibiotik pula, ubat antibiotik dia membunuh dan menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Gariskan, membunuh dan menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Bulatkan bakteria. Okey, bulatkan bakteria. Okey, dia dihasilkan daripada mikroorganisma, fungus dan bakteria. Yang penting dia tak boleh bunuh virus. Kalau kamu baca soalan itu, cakap sakit itu disebabkan virus tingkatan 5 nanti, boleh ke tidak dia ambil antibiotik? Tak boleh. Contohnya kalau kamu selesema. Selesema disebabkan oleh virus influenza A pun. Okey? 被感冒的那个病毒所传染的话，tak ada ubat. Doktor itu bagi pun vitamin C je. 还开药给你，那个都不是药来的，那些是 vitamin C， 还有一些补的补品给你吃是。Okey? Jadi ubat ini dihasilkan oleh sintesis bahan kimia dan boleh dihabiskan mengikut dos yang diberikan untuk memastikan bakteria itu dihapuskan. Gariskan dihabiskan mengikut dos yang diberikan. Itu soalan. Kalau tak makan habis, bakteria itu mungkin tinggal lagi dalam badan. Lepas kamu henti, dia bertumbuh balik. Kamu sakit semula. Okey? Contoh antibiotik ialah penicillin, streptomycin. Penicillin, streptomycin. Okey? Bukan aspirin dia ya penicillin, streptomycin. Kalau kamu nak ingat dia senang je. Ingat PS. PlayStation senang je. Penicillin, streptomycin. Okey? Kalau untuk yang kita analgesic, senang je. Ingat PAK. Cikgu lupa siapa yang ajar ni. Pak, PAK. Paracetamol, aspirin dan codeine. Okey? Satu Pak, satu PS. PlayStation. Okey? Psikoterapeutik pula untuk merawat penyakit psikiatrik. Gariskan merawat penyakit psikiatrik. Sakit minda. Ini pun cikgu dah sebut sebelum ni. Antara dia stimulan, antidepresan dan antipsikotik ini dia lain lah. Tapi sebelum ini kamu memang sentuh dah. Okey. Jadi ini lebih kepada ubat psikoterapeutik. Terapeutik maksudnya rawatan tau. Rawatan psikomental. Siapa yang tak boleh ikut, sebenarnya psycho ini bukannya orang itu sakit jiwa ya, dia mental. Psycho. Ialah orang psycho sebenarnya orang mental je. Maksudnya dia tak ada apa pun. Lainkan kalau kamu cakap dia sakit psycho, sakit mental lain. Senjingping. Psycho, senjing. Okey? Terapeutik, rawatan. Okey, biasanya sekarang zaman banyak produk yang mereka jual di luar terapeutik itu, cikgu lupa nama dia. Memang gas, maksudnya satu bentuk contohnya burung hantu lah. Jadi cikgu lupa nama dah. Burung hantu yang boleh keluarkan wap itu, kamu beli letakkan benda, dia keluarkan wap. Wap itu bau boleh menenangkan, kamu tidur pun lebih lega. Siapa ada di sini ada guna? Cikgu lupa nama dia. Apa nama dia? Ada orang guna tak? Thank you Haji Wei. Siapa ada yang guna? Boleh juga tahu tak?
Sekejap je. Bagi cikgu cari kejap je. Beauty. Guys. Memang ada. Cikgu lupa lah. Ada lah. Dia kata antara dia, ni dia. Owl diffuser. Ya. Ini dia. Cikgu bukan promo barang ya. Itu yang cikgu cakap. Kalau kamu nak jual barang pun, tolong fahamkan barang kamu sebelum kamu jual. Jangan pergi sana jual. Kenapa benda ini kamu jual? Cikgu, sebab ini benda bagus. Bagus apa? Sebab dia bagus lah. Padahal kamu boleh sebutkan nama seperti, oh ini berfungsi sebagai psikoterapeutik. Macam ni lah. Kamu terangkan benda ini. Boleh meyakinkan orang. Sekejap. Cikgu rasa ada. Ada. YouTube memang ada. Benda ini memang cikgu memang sentiasa dibagi tahu. Ultrasonic. Sekejap lagi ada lampu dia. Ada bunyi dia. Terapeutik. Sekejap lagi bunyi tau. Supaya kamu rasa tenang. Nampak ke tak? Dia keluarkan gas lah murid-murid. Dia keluarkan gas di sini ya. Kicau. Nampak kan kicau? Nampak cikgu. Jadi ini dia lah. Saya juga nak bagi tahu terapeutik antara dia lah. Dia termasuk juga bunyi yang tenang daripada burung hantu model itu membuatkan anda tidur dengan lebih selesa. Okey. Jadi balik kepada ubat moden dulu. Sorry ya. Dah tarik lain pula. Balik kepada ubat moden psikoterapeutik. Okey. Untuk merawat penyakit psikiatrik. Sebab ubat ini bahaya ya. Dia mesti hanya boleh diberikan oleh doktor spesialis ya. Doktor yang pakar saja. Doktor biasa pun tak boleh nak bagikan ubat-ubat seperti ini ya. Jadi mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor kerana boleh menyebabkan gariskan perubahan perasaan, pemikiran dan kelakuan seseorang. Dia boleh buatkan anda berubah daripada contohnya ganas jadi tenang atau sebaliknya ya. Jadi antara ubat yang di dalam kategori ini adalah stimulan, boleh merangsangkan, mengaktifkan kegiatan otak, antidepresan, gariskan antidepresan, mengawal keadaan kemurungan. Jadi kita tahu depres murung. Kalau kamu contohnya duduk pun macam sekarang COVID-19, cikgu faham. Ada antara kita yang murung tau. Mungkin maksudnya fikir masa depan macam mana kan. Kalau betul-betul dah serius ya. Jangan sampai tahap macam ni kalau boleh. Seboleh-bolehnya buatlah senaman ke, tengok TV ke, buat apa-apa yang buatkan kamu ceria semula. Kalau tidak, kamu perlu pergi rujuk doktor akan bagi kamu antidepresan. Ubat dia adalah seperti imipramine dan amitriptyline. Memang ubat ini farmasi ada jual. Tetapi kamu tak boleh nak beli tanpa doktor punya, apa panggil tu? Doktor punya kertas lah. Doktor kalau rasanya kamu tak perlu datang klinik, kamu boleh beli sendiri. Dia akan bagi satu kertas tau. Maksudnya di atas tanda tangan doktor itu. Jadi kamu boleh pergi farmasi beli sendiri. Tetapi itu pun dengan syarat. Okey, dengan syarat ada kelulusan daripada doktor. Jadi benda ubat-ubat ini susah kamu boleh dapatkan sendiri tau. Jangan fikir salah faham ya, farmasi ada jual. Farmasi jual tapi perlu ada bukti kamu dapat arahan daripada doktor. Antipsychotic ini ubat penenang. Contohnya paling best tranquilizer. Tranquilizer yang buatkan kamu tertidur. Tahu kan tranquilizer? Kalau kamu main game, orang akan, kalau main game macam Metal Gear Solid kan, orang tembak kamu tertidur itu, tranquilizer lah. Tranquilizer, barbiturat, gariskan, dozapine, haloperidol. Yang penting tranquilizer je. Tranquilizer akan buatkan kamu tidur. Antipsychotic. Untuk buatkan anda tenang supaya kamu tak terus ganas. Okey, kalau kamu tengah ganas-ganas, dia bagi kamu tranquilizer lah. Atau barbiturat. Boleh ikut ke tidak? Boleh ikut ke tidak? Terima kasih Amir. Danny Haris boleh ikut? Chong Jaling boleh? Terima kasih Daniel. Chong Jaling. Thank you lah. Jadi cikgu sambung sekarang. Perubatan komplementari. Jadi cikgu dah kata hari ini kita memang fokus pada 3 perkara ini dulu. Jadi jangan lepas ni cakap
perubatan modern ke, tradisional ke, complementary, 啥啥分不清楚ya. Okey, jadi perubatan complementary, dia aku nak cari translation untuk bahasa Cina kejap ya. Complementary, dia aku takut salah je. Traditional 传统. Jadi dia memang dia guna ubat-ubat daripada pokok semua. Tapi ada satu istilah hingga ya. Untuk mereka yang tak reti bahasa Melayu, maksudnya atau bahasa khusus, kalau kamu nak guna translate, dia aku tunjukkan pada screen sekali lagi. Okey, jadi kamu tuliskan perkataan itu, tulis translate. Contoh kamu nak Chinese lah ke Chinese. Senang je ataupun pergi cari Chinese je. Oh, hupu. Complementary. Sebenarnya complementary dia rujuk pada antara tradisional dan juga modern lah. Dia antara. Dia bukan modern, dia juga bukan tradisional, dia antara. Okey, sebab macam mana kata ya? Kalau modern dia memang clinical 100% lah. Traditional dia memang dia tak clinical. Tapi complementary ada juga. Dia ada clinical sikit. Maksudnya boleh ada kajian ataupun penyelidikan yang menyokong. Maksudnya memang ada orang buat kajian dan memang ada penyelidikan yang menunjukkan ia berfungsi. Okey, tak macam yang tradisional lah. Tradisional dia lebih kepada orang percaya turun temurun. Cikgu sambung sekarang. Jadi complementary bulatkan tidak hanya fokus usaha merawat, tidak hanya memfokuskan usaha merawat, gariskan tidak hanya memfokuskan usaha merawat dan gariskan memastikan pesakit sihat secara holistik, menyeluruh. Okey, contohnya kalau kanser dia pergi ke perubatan moden, dia pergi 7 kali kemoterapi di bawah perubatan moden. Dia dah kanser itu, sel-sel kanser itu dah hapuskan, tetapi mungkin mental dan emosi termasuk fizikal. Fizikal dia pun jadi lemah. Dia akan jadi lemah, rambut gugur, mental lah dan emosi dia pun terganggu. Tapi kalau ubat complementary, dia akan mengambil kira supaya fizikal, mental dan emosi kamu akan terjaga dan terawatlah sekali. Okey? Jadi maknanya di mana tempat yang boleh memberikan perubatan complementary ya. Kalau di KL ni, hospital swasta seperti Tongsan. Kalau kamu tengok di KL, tengah-tengah KL itu, hospital Tongsan kalau saya lihat. Tongsin, bukan Tongsan pula, Tongsin. Dia ada ubat-ubatan complementary kat sana ada. Antara yang mereka offer adalah acupuncture. Okey, jarum cucuk ke dalam titik-titik tertentu pada kulit. Okey, supaya dia merangsangkan peredaran darah dan juga sistem saraf anda. Benda ini terbukti ya, itu yang cikgu kata ada kajian yang menyokong. Kalau acupuncture yang ada license, daripada kamu sakit jantung, kamu makan ubat ya, perubatan tradisional sakit jantung atau buat bypass, acupuncture dikatakan juga boleh membantu merawat sakit jantung sebab lepas kamu cucuk itu, salur darah kamu macam diaktifkan menjadi besar sikit. Jadi aliran darah itu menjadi lebih lancar. Jadi dirawat. Ada. Tapi nak percaya ke tak nak percaya itu, kamu boleh baca sendiri. Artikel itu online. Okey? Cikgu pun bukan bidang pakar di sini. Tapi adalah benda yang boleh dipercaya di sini. Dia memang banyak penyelidikan yang telah dilaburkan untuk acupuncture. Okey, jadi ini adalah perubatan complementary. Kalau dulu kita letak perubatan tradisional, tapi sekarang letak acupuncture. Chiropraktik. Chiropraktik ini tidak menggunakan ubat, sebaliknya menggunakan kemahiran ahli chiropraktor untuk membetulkan semula kedudukan tulang. Okey, dia tekan supaya tulang dan juga otot kamu itu lebih legalah, membantu mereka balik kepada tempat yang seharusnya. Dan kamu boleh hilangkan sakit belakang, sakit leher, sakit sendi, sakit kepala dan juga kecederaan tulang. Sukan. Okey? Tapi ini chiropraktik ini berbeza tau. Dia berbeza sikit lah. Kalau kamu tengok online sekarang, okey, tengok pada cikgu punya screen lah, chiropraktik lah. Okey? Kamu boleh tengok chiropraktik ini dan juga physiologist. Panggil apa? Physiotherapy. Physiotherapy ya.
Ini yang penting How do they differ Kalau kamu sempat baca, perlu baca. Okay? Fisioterapi ataupun chiropraktik. Dia ada beza di sini. Okay? Kalau kamu tengok pada skrin Jeku sekarang, fisioterapi ini dia fokus kepada pergerakan yang tidak sakit lah. Okay? Pergerakan yang tidak sakit. Tapi chiropraktik fokus kepada hilang sakit dan juga membetulkan kedudukan tulang belakang. Itu yang beza utamalah. Okey, fisioterapi juga rujuk kepada untuk mengembalikan pergerakan badan. Okey, mengembalikan pergerakan badan. Contoh, kalau kamu accident patah tulang, jari patah dah, kamu tak boleh nak bengkok jari, kamu pergi klinik hospital ataupun hospital pun hospital ke klinik, mereka nak fungsi jari kamu bengkok semua itu, kamu perlu buat latihan semua itu fisioterapi. Okey? Chiropraktik ini lain. Dia lebih kepada legakan sakit. Kalau kamu ada sakit belakang, tulang kedudukan tak betul ke, otot itu tak betul ke, ataupun lutut ataupun siku. Okey? Siku sana bergerak sikit sakit ke, chiropraktik yang akan rawat kamu. Okey, boleh rawat kamu. Boleh faham ke tak? Dia ada istilah di sini fisioterapi dan chiropraktik. Dia memang lain tau. Dia jangan kata sama Siapa boleh ikut? Fisioterapi. Dia aku nak kamu supaya ingatlah fisioterapi dan chiropraktik. Kamu kata yang ini ke? Yang buku teks ni sebut ni, chiropraktik ni sakit ke? Jawapan dia sakitlah. Dia nak betulkan contohnya sendi-sendi seperti siku ni, dia akan tarik macam ni. Dia akan buat memang tarik, lepas itu letak semula supaya kamu rasa tempat itu kembali semula pada tempat yang sesuai. Jadi sakit ke tak sakit? Memang sakit lah Amir. Okey, sakit je. Tapi lepas sakit itu kamu akan rasa lega. Faham ke tak? Amir, cikgu jawab soalan kamu ke tak? Jadi tengoklah, itu yang cikgu kata. Kamu tak dapat jadi doktor pun, mana tahu kan. Kamu akan jadi, kalau kamu belajar, cikgu, ini boleh belajar apa? Perintis, siapa yang 4 perintis ni dengar. Sebab kamu belajar sains sukan. Sains sukan. Jadi, sains sukan tak semestinya kamu lepas ini pergi main bola di padang. Tidak. Antara kerjaya ni nentu ada kongah, yang memang sangat-sangat menguntungkan duit, juga tak cakap fisioterapi, chiropraktik, dan satu lagi urutan tradisional. Urutan tradisional. Jika urut pun perlu belajar ke? Hello? Ada orang, dia ingat dia urut. Tapi sebenarnya dia urut cara yang salah. Urut lega sekarang, tapi kesan panjang. Okey, kesan panjang. Mungkin lepas urut, lepas 10 tahun, tiba-tiba dia jadi tak boleh gerak badan itu. Kalau cikgu nak buat lawak sikit, ini lawak Kalau kamu rasa tak selesa, kamu minta maaf dulu. Biasanya ada orang lelaki yang hilang fungsi batin dia. Hilang fungsi batin, maksudnya dia tak boleh, dia punya organ pembiakan itu tak boleh naik. Dia boleh pergi buat urutan urut tradisional. Kalau urut salah, mati pucuk sis, bro and sis, mati pucuk Kenapa cikgu perlu sebut ini untuk sis juga? Mana tahu kan nanti kamu dah kahwin, kamu main bawa suami pergi buat urut tradisional yang tidak berlesen ataupun tidak boleh dipercaya. Okey, urut-urut, lepas tu teruk mati pucuk selama-lamanya. Mati pucuk。意思说他不能站起来他的那个重要的部位就是说jadi benda ini semua perlu belajar kalau boleh ada license, ada lesson daripada pihak yang berkuasa. Urut ialah kaedah yang memanipulasikan tisu lembut badan menggunakan tangan, jari dan penumbuk. Urut dapat melegakan keresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan masalah urat saraf. Benda ni perlu belajar. 4 perintis sains sukan, jangan main-main. Masa depan kamu cerai, hanya kamu yang tak nampak saja. Apalagi di bawah perubatan komplementari, homeopati. Homeopati, bulatkan ubat, okey, diberikan kepada pesakit yang berdasarkan gejala, gariskan berdasarkan gejala, okey, dan dimaklumkan oleh pesakit seperti demam, rasa sakit dan batuk. Ubat yang diberikan menguatkan keupayaan tubuh melawan penyakit yang menyerang, bukannya menyediakan bahan untuk membunuh kuman
penyakit tersebut. Seperti yang cikgu cakap, kalau kamu jatuh sakit disebabkan virus, macam cikgu cakap selesema disebabkan oleh influenza A, doktor bagi ubat. Tapi ubat itu bukan antibiotik. Ubat homeopati lah, pati. Okey, untuk menguatkan badan kamu supaya menghasilkan antibody bunuhkan virus itu. Sebab virus kita tak ada ubat. Macam demam denggi. Murid-murid, demam denggi disebabkan virus, betul? Demam denggi. Boleh cikgu tanya 2-3 orang ke tak? Contohnya cikgu tanya Elusa. Elusa tahu apa denggi tak? Elusa, Tan, Chuhui dan Nadia Nadira tahu apa denggi tak? Chuhui, Nadia? Kalau tahu denggi, kamu akan tahu denggi disebabkan virus, bukan bakteria. Ya, nyamuk cucuk, kamu dapat denggi. Virus yang bawa oleh nyamuk masuk dalam badan kamu. Virus. Kalau kamu dapat denggi, kamu pergi hospital, bukannya doktor bagi kamu ubat makan bunuh virus, tak. Doktor paling tidak pun gantungkan air glukosa dan jaga suhu badan kamu supaya tak meningkat. Dan bagi kamu makan sihat je. Makan suplemen juga kalau kamu percaya suplemen kan. Jadi supaya kamu punya badan meningkatkan pakai apa ya? Daya tahan lah. Supaya kamu boleh hasilkan lebih banyak antibody. Yalah betul antibody bukan antibiotik ya. Badan kamu hasilkan antibody untuk bunuhkan virus itu dalam badan kamu. Tak ada ubat. Memang kamu sendiri yang hasil antibody settlekan sendiri. Dan kalau kamu suhu tinggi sangat, doktor cuba kurangkan suhu kamu. Kalau badan kamu kurang gizi ataupun kurang khasiat, doktor cuba bagi. Supaya badan kamu tak lemah sangat, tak dehidrasi sangat, kurang air sangat. Kekalkan kamu, badan kamu sihat untuk lawan virus tersebut. Itu jadi. Perlu faham ya, virus tak ada ubat dia. Jadi, dan terapi herba. Terapi herba menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Penggunaan herbal lebih diyakini oleh orang ramai kerana sumber semula jadi tidak mendatangkan kesan sampingan dan tidak mengandungi kandungan dadah yang memudaratkan kesihatan. Okey? Siapa ada soalan? Jadi penggunaan perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari muka surat 209 okey adalah saling melengkapi. Gariskan saling melengkapi. Tak ada yang katanya, kita percaya perubatan tradisional. Perubatan moden ini adalah tipu muslihat Yahudi. Tak. Ataupun perubatan moden ini yang paling bagus, tradisional ini old fashion. Orang tua saja yang percaya. Kadang-kadang, kalau contoh kanser lah, cukup ambil kanser. Kanser ini kita semua tahu akan mati, orang seksa. Kalau perubatan moden, tak boleh nak bantu kamu, pembedahan pun tak ada, kanser itu pun dah merebak, kamu dah tak ada jalan, mana tahu perubatan tradisional boleh membantu atau perubatan komplementari, kita tak tahu. Ada banyak benda yang kita kata tak tahu, bukan 100% akan terjadi. Ada orang yang contohnya dinyatakan oleh doktor, okey kamu akan mati dalam 2-3 bulan ini sebab kanser kan. Tengok orang itu lepas 20 tahun pun masih hidup. Kamu nak cakap apa? Doktor itu salah ke? Doktor itu bukan salah. Sebab dia berdasarkan kepada apa yang dia telah belajar. Buku dan juga apa yang diterbitkan oleh orang-orang penyelidik. Bukan salah dia. Dia berdasarkan kepada apa yang dibaca. Jadi, perubatan tradisional, perubatan komplementari mungkin membantu dia. Kita tak tahu. Jadi, setiap kaedah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Soalan kalau dah SPM dia tanya untuk bab ni, nasib kamulah memang agak licik. Dia akan tanya kebaikan dan keburukan dan bandingkan biasanya. Okey, membincangkan mengenai keberkesanan penggunaan perubatan tradisional, moden dan komplementari. Ini sepatutnya kita pun buat dalam kumpulan kita bincang, tapi bukan sekarang. Yang penting masa akan datang, tengok muka surat 210. Izinkan cikgu tamatkan sehingga 210 ini ya. Okey. Kalau sempat cikgu nak pergi ke 211 tau. Jadi penggunaan ubatan buatan manusia dan ubatan daripada sumber semula jadi. Apa beza dia? Ubat buatan manusia. Ubat sumber semula jadi. Murid-murid, buatan manusia ini kita panggil sintetik. Kadang-kadang kita panggil sintetik. Sintetik tulis di situ atas pun ada sintetik.
Okey, semula jadi ini maksudnya dia gunakan bahan semula jadi jadikan ubat. Lain tau, sintetik buat dalam makmal. Seperti yang cikgu tadi cakap, aspirin, paracetamol. Tetapi kalau kamu kata itu tak bagus, perlu faham paracetamol ini adalah ubat yang begitu menyenangkan manusia tau. Kamu sakit, kamu makan paracetamol, kamu terus hilang sakit itu sementara. Sehari itu. Perlu faham juga paracetamol adalah ubat moden yang paling sikit memberi kesan sampingan. Kalau kamu tengok online baca, orang kata makan ubat tahan sakit ini, kamu akan sakit pinggang ke? Itu kalau kamu makan ubat paracetamol ni tiap-tiap hari 5-6 biji. Kamu tak makan macam itu kan? Kamu hanya ketika sakit makan 1-2 biji saja. Sekali-sekala. Jadi, apa salah di situ kan? Jadi, dia tak salah. Janji jangan salah gunakan saja. Jadi, ubat tradisional ini biasanya diperoleh dari sumber semula jadi. Tengok muka surat yang 200 berapa ini? 10 ini, murid-murid. Kita bandingkan sekarang. Ubat buatan manusia dihasil di makmal. Gariskan di makmal, cikgu dah cakap dah. Dan dikomersialkan secara besar-besaran. Contohnya vitamin C dalam bentuk pil. Manakala ubat daripada sumber semula jadi adalah seperti diperoleh daripada tumbuhan dan haiwan, seperti vitamin C daripada buah. Jadi dia akan jadi lebih mahal. Itu yang cikgu cakap, perubatan itu perubatan. Perubatan moden tradisional. Secara am, perubatan tradisional lebih murah. Perubatan moden lebih mahal. Tapi pergi ke bab ubat pula, logiknya kalau kamu tengok ubat daripada sumber semula jadi ini lebih mahal lah. Lebih mahal. Okey? Dan ubat buatan manusia perlu diambil secara berterusan. Okey, biasanya untuk penyakit kronik atau berhenti apabila selepas sembuh. Okey? Perlu diambil secara berterusan. Ubat daripada sumber semula jadi, ambil secara berterusan, gariskan jangka masa yang panjang. Supaya dia berkesan. Kita pun dah tahu tadi. Dia macam banding antara perubatan tradisional dengan perubatan moden lah. Okey? Perubatan tradisional dengan perubatan moden. Gariskan ubat buatan manusia itu ujian klinikal. Okey, manakala ubat daripada sumber semula jadi melalui kepercayaan dan pengalaman. Okey, yalah. Kalau ikut Islam, kita pun ada, saya lupa nama dia itu. Maksudnya macam ubat minyak yang urut itu yang telah dibaca ayat suci Quran kan. Kalau kamu sapu, kamu akan lega sakit itu. Saya lupa nama dia tak? Syazad tahu ke nama dia apa? Syazad? Syazad ada? Syazad? Tak tahu. Aku lupa nama. Tapi memang macam tu lah. Jadi kalau benda itu kau percaya, ikut kepercayaan, boleh rawat. Tapi mana tahu kan. Dan untuk ubat buatan manusia, berisiko kalau digunakan tanpa nasihat daripada doktor dan pesakit tidak mengikut dos yang betul. Untuk ubat daripada semula jadi, dia berisiko. Okey? Juga kalau dia digunakan tanpa nasihat daripada doktor dan pesakit tidak mengikut dos yang betul. Okey, ini ada sama. Ini sama ya, dia punya point ya, sorry ya. Cikgu pun tak perasan. Sebenarnya, dua-dua ini pun ubat. Jadi, ubat harus mendapat nasihat daripada doktor. Okey? Jangan kita makan ubat, apa-apa ubat ataupun kita jual ubat pada orang menggunakan ilmu kita. Kalau kita bukan doktor, bahaya. Okey? Bahaya. Jadi, itu ada perbandingan antara ubat buatan manusia dan ubat sumber semula jadi. Okey? Dan kita sambung takhir 211, kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Ubat digunakan dengan tujuan yang betul iaitu menyembuhkan penyakit. 如果我们要吃到对是医好我们的病。Kalau kita menggunakan cara yang salah tanpa mengikut preskripsi doktor, bulatkan tidak mengikut preskripsi doktor. Maksudnya tanpa arahan dari doktor, nasihat daripada doktor, preskripsi doktor. Jadi boleh menyebabkan risiko kesan sampingan, side effect, kesan sampingan. Jadi gariskan kesan sampingan. Ialah kesan yang tidak diingini daripada penggunaan ubat. Macam sekarang vaksin. Kalau kita cucuk vaksin,
ada sakit kepala ke, demam ke, itu kesan sampingan. Okey, jadi itu kalaulah untuk vaksin, okey, vaksin. Tapi secara buku teks sekarang, kalau ubat guna tanpa preskripsi doktor dan mendapat risiko yang tidak dikehendaki, risiko itu kita panggil kesan sampingan. Okey? Jadi dia boleh menyebabkan kematian. Okey, ubat itu mungkin kurang kesan untuk melawan penyakit, menyebabkan yang kesan sampingan teruk seperti alahan itu alergik. Alergi, muntah, sakit kepala, demam dan pengsan, dan juga menyebabkan ketagihan, bulatkan ketagihan. Ya, kalau kita gunakan secara tanpa preskripsi doktor, itu panggil ketagihan. Seperti paling ubat batuk. Ubat batuk kalau minum satu sudu, ya dia rawat batuk. Tapi penagih dada ada yang beli ubat batuk berbotol-botol. Minum satu botol. Sebab dia boleh membuatkan orang yang menyalahgunakannya berkhayal. Kalau kamu biasa makan ubat batuk daripada klinik yang hitam itu, memang dia akan buatkan kamu macam rasa nak tidur dan mula berkhayal. Betul ke tidak murid-murid? Ataupun kamu tak pernah makan? Pernah kan? Boleh cikgu tanya ke tak? Pernah kan semua? Betul kan Kishore? Jadi, kalau kamu minum satu botol, itu memang ketagihan lah tu. Kalau kamu jenis yang macam tu kan, jangan. Okay? Dia akan menyebabkan ketagihan. Nanti kamu akan guna lagi. Jadi murid-murid, cikgu pun tak nak buang masa ya. Lepas ini, kerja kamu paling tidak ialah membuat praktis formatif 10/1. Cikgu buat macam mana? Dua cara. Buat dalam buku. Sabar ya. Ini praktis formatif kali pertama cikgu bagi untuk kelas 4 perintis. Rasanya MPV pun dah bagi sebelum ni. Tapi tak pernah tak buat lagi kan. Primer pun pernah buat dah. Cikgu nak cuba sekali lagi. Buat dalam buku ataupun kertas. Lepas tu, ambil gambar, JPEG ataupun buatkan jadi PDF. Hantar ke Google Classroom. Cikgu akan buat satu assignment kat situ. Kamu perlu hantar je. Hantar je dapat markah penuh. Sebab cikgu akan letakkan jawapan sekali kat situ. Okey? Jaing faham Jaing? Jaing faham tak? Jaing pula. Jaling. Jaling faham tak? Cai? Bila perlu hantar sabarlah minggu depan lah. Cikgu akan letak satu deadline kat sana punya. Jangan risau. Okey? Jadi itu saja hari ini. Yang penting nanti tolong buka Google Classroom lepas pukul 6 ya. Jangan risau. Pukul 6 cikgu baru buat semua. Selepas pukul 6 petang ni, tengok Google Classroom kamu. Akan ada YouTube video nak tonton satu assignment pertama. Assignment kedua nota. Assignment ketiga buat praktis formatif 10/1 ini. Buat dalam buku atau kertas, hantar gambar. Cara kedua, kamu boleh buat dalam bentuk apa-apa typing pun boleh. Tapi nanti kamu perlu cetak you punya hal lah. Lepas tu, send melalui WhatsApp kepada cikgu pun boleh. Tapi cikgu tak berapa suka cara kedua lah. Sebab kalau WhatsApp, banyak terima handphone cikgu, tak tahu nak baca siapa punya dah sekarang. Memang sangat-sangat keliru. Okey, itu saja daripada cikgu hari ini. Sabar, jangan keluar dulu. Minta supaya semua buka kamera. Ini memang yang terakhir cikgu buat. Kalau masa malu, letak macam ni. Okey, sila buka kamera untuk tengok kamu masih sedar diri ataupun tidur. Jiwei, Airi Iskandar, Jaling, Farisha. Terima kasih Farisha datang hari ini. Eliusa, Syazah, Zhen Xuan, Chu Hui, Putra Nasim, Ifah, Kiat Long, Tio Jakit, Iman Syafi. Sila buka kamera. Cepatlah, orang dah buka ni. Tolong cepat. Kita nak habiskan kelas hari ni. Oh, lupa dah. Elisa, kamera rosakkan. Tak apa. Yang lain? Syazah tak pernah buka ni. Sombong eh. Ifah, Danny Haris, Iman Syafi. Okey, tak apa. Aris Iskandar cikgu ingat lagi. Bagus. Angket Long, Ying, Farisha tengok Ying thank you. Jaling. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Zhen Xuan. Buka. Muhammad Iman Syafi ke? Okey, sila buka. Danny Haris. Kita dah cakap. Dalam kiraan 3, 2, 1. Aris Iskandar. Okey, itu saja hari ini daripada cikgu. Terima kasih semua ya. Okey, kita akan jumpa minggu depan ya. Terima kasih kepada mereka yang setia. Terima kasih sangat. Bagi tahu kawan-kawan, siapa yang tak masuk kelas tak apa. Tengok balik YouTube, isikan kehadiran. Bagi tahu mereka, isikan kehadiran.
Okey, kehadiran kamu akan menjadikan bukti nanti ya. Bukti untuk TP1 ke 2. Aha. Okey, thank you so much. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Thank you Jiwei ya. Thank you Jiwei. Terima kasih cikgu. Sama. Trần Xuyen, 玩了咯，你在做乜呢？